Macam kita tengok jawatan, itu semua tu bunga-bunga. Bunga memang nampak indah, benda tu nampak indah. Kita dulu cakap, dan kalau dapat kojo pembantu takbir, dan dapat kojo pembantu takbir ni, ya Allah, dia nak baik kenduri. Cukuplah, syukurlah. Ada kawan-kawan cakap, masa sebelum dapat kojo tu, kawan-kawan cakap, kau tak nak kau, nanti boleh naik pangkat tu. Dan dapat tu pun dah untung. Dapat jawatan, masuk dalam, wah, Alhamdulillah. Lepas setahun, tiba-tiba buka satu jawatan atas sikit pada pembantu takbir, iaitu pembantu takbir kanan. Saya pun tak faham kenapa kanan kiri ni. Kanan lah, kanan tu lagi tinggi daripada tu. Wahal kanan sebelah kan, tak tahu kenapa kan. Dah keluar jawatan tu, kau tak nak, kau boleh ni, nampak? Dah mula terbayang tu bunga-bunga tadi tu, dia nampak cantik. Wah, dan kalau kau ajar ni bagus ni. Bila dia terpedaya, dia tak sabar. Kalau dia sabar, dia cakap apa? Ada rezeki adalah semuanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Dia relax ya dia. Dapat peluang dia sip orang, hantar interview dia pun jawab. Kalau macam mana peluang awak ni rasa? Terpulanglah tuan, kalau ada rezeki saya terima, kalau tak ada saya pun tak kecil hati. Macam tu cakap dia. Kali tak dapat pun ambil channel. Alhamdulillah. Siapa yang dapat? Kawan kau tak dapat? Alhamdulillah rezeki dia. Kan senang hati. Ini tak, dia dah terbayang dah kalau dan jadi ketua, dan tak ada duduk kat meja ni dah, dalam bilik dan duduk. Dia dah terbayang. Kat dalam bilik tu pula, dan dah boleh dah suruh kau baiknya. Wah, macam tu lah. Yang sebenarnya lagi tinggi pangkat, lagi lambat balik tu. Pembantu takbir balik pukul 5, yang ketua pembantu takbir tu balik pukul 6, pegawai balik pukul 8 malam. Ketua pegawai tu pukul 10. Kira bos nombor 1 tidur kat pejabat tu. Macam tu lah kira kan. Jadi dalam keadaan itu kadang-kadang tu kita terlupa. Dek bunga-bunga tadi, bunga-bunga dunia tadi yang bagi kat kita kan. Kita senang benar kadang terpedaya dengan tu. Kalau kita ikut Nabi, macam mana Nabi senang. Nabi dulu dalam berjuang nak bawa agama kita dulu macam mana? Masa mula-mula tu, mula-mula Nabi bawa secara sembunyi-sembunyi. Kan nak dakwahkan pasal Islam ni, nak dakwahkan agama kita. Sonyap, suruk-suruk pada sahabat-sahabat yang terdokek, pada saudara mara ahli keluarga je dulu. Kan? Akhirnya berjaya lah mengislamkan beberapa orang, tak ramai dah. Adalah beberapa korek. Termasuklah Sayyidina Abu Bakar, termasuklah Uthman Affan, Siti Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai kanak-kanak yang paling awal sekali masuk Islam. Kemudian bila dah sampai 3 tahun, Nabi nak berdakwah secara terbuka. Macam mana tu? Nabi, ikhtiar Nabi. Kita ni bukan tiba-tiba yang dapat Islam kat dalam diri kita ni, bukan tiba-tiba. Ikhtiar Nabi makin, usaha Nabi, macam-macam rintangan yang Nabi hadapi. Kan? Bila Nabi secara terbuka Nabi buat, kali pertama Nabi buat makan-makan. Nabi jamu makan. Panggil ramai-ramai yang datang. Akhirnya Nabi seru pada Islam. Masa tu bapa saudara yang bernama, bapa saudara yang paling sensasi, nama Abu Lahab. Abu Lahab dengar, langsung bangun tinggalkan majlis tu. Tak mau dia dengar. Kemudian sampai satu tahap lagi, Nabi tak apa, Nabi buat pula satu apa, buat macam satu kegemparan. Nabi panggil macam rapat umum. Nabi naik atas bukit Safa, Nabi panggil semua penduduk Mekah datang. Puak-puak Quraisy ni ada yang datang, ada yang hantar wakil, kemari semua. Lepas tu semua, apa hal wahai Muhammad? Maka Nabi kita pun cakap, percayakah kamu sekiranya aku katakan di sebalik bukit Safa ni ada serombolan tentera berkuda sedang bersiap sedia, sedang datang nak menyerang kita. Percaya atau tidak? Percaya tu. Kemudian Nabi kata, percayakah kamu bahawa ada satu agama yang lebih baik daripada agama kita, yang lebih benar daripada agama yang selama ni yang kamu anuti, iaitu agama Islam, menyembah Allah. Marahlah terutama Abu Lahab. Wahai Muhammad, celakalah kau kata. Kalau itulah sebab kau panggil kami ni. Abu Lahab. Maka sebab itulah lepas itu turun surah Al-Lahab tu. Kan? Di balun ni macam-macam. Masa tu dah mula orang hina Nabi kita.
dibantai macam-macam, cakap dia kata apa benda lah, Nabi ni macam mana, Nabi gila lah, Nabi sihir lah, Nabi itu macam-macam cakap, tapi Nabi tak putus asa. Nabi tetap berdakwah, Nabi tetap sampaikan. Orang kafir Quraisy ni, puak kafir Quraisy ni, dia tak kisah, dia tak peduli pasal Nabi nak sebarkan Islam. Tetapi yang paling dia tak tahan adalah bila Nabi mengajar semua orang supaya tinggalkan penyembahan berhala tu. Yang tu dia orang rasa marah. Nak sebar Islam, sebarlah, tapi tang suruh berhenti menyembah berhala tu, mereka rasa tergugat sikit. Maka dia pesanlah ke pak saudara Nabi Abi Talib, kau pesanlah ke anak saudara kau tu, janganlah. Dia pun tak ada, tapi pak saudara dia kata biarlah dia. Pak saudara biar lagi. Sampai satu tahap makin ramai pula yang ikut ramai pula yang ikut masuk Islam. Dia orang dah rasa lagi marah. Kali ni dia bagi warning kat Abi Talib, kau cakap dengan anak saudara kau kalau tak nak apa-apa terjadi, suruh dia berhenti menyebarkan agama Islam ni. Abi Talib pun pesan, wahai anak saudaraku, dia pesan kat Nabi Muhammad kan. Dia orang ni dah koreh pula dah ancaman ni kat kau ni. Dah mula mengugut-ngugut dah. Kalau boleh janganlah kau tauhidkan, kau jual ni tu. Nabi kata tak, walaupun diletakkan matahari di tangan kananku, walaupun diletakkan bulan di tangan kiriku, aku tetap akan terus berdakwah sehingga kejayaan sampai pada diriku ataupun kebinasaan datang padaku kalau aku gagal. Makna Nabi tak kisah putih kuning dan cari jual. Contoh lelaki kan. Mana buat sungguh-sungguh sungguh-sungguh nak buat juga. Kemudian Abu Talib cakap apa? Wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau tidak bersendirian. Makna pak saudara siap support pula. Wah, lagi geram. So macam mana nak buat? Kali ni dia apa? Kali ni puak kafir Quraisy dah geram. Tak apa, kita runding pula. Dia nak berunding pula dengan Nabi. Dah tu tak jalan, nak berunding dengan Nabi pula. Macam ni lah kita berunding. Berunding macam mana Nabi kata? Macam ni lah, kita gile-gile. Tahun ni kami sembah Allah untuk agama Islam, kau sembah pula berhala kami setahun. Lepas setahun kita tukar balik. Nabi cakap tak dapat dah. Boleh lah tu. Dia suruh sembah apa? Dia punya berhala tu Uzza, Lata dengan Manat tu, Tuhan berhala tu. Oh tak dapat dah. Masa itulah turun surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agamaku. Tu je. Lepas tu dah mula dah. Kali ni dia dah mula dah. Dah tak boleh tahan. Dia seksa orang-orang. Dia seksa pula orang-orang Islam yang mana menjadi hamba kepada mereka. Puak kafir Quraisy ni ada hamba-hamba dia. Hamba-hamba tu dah ada yang masuk Islam. Dikojon cukup-cukup. Termasuklah Bilal bin Rabah, termasuklah Amr bin Al-As, macam-macam. Ramailah yang konon. Masa itulah poi. Dah mula Nabi nasihatkan, dah tahu benar dia orang kono, Nabi nasihatkan mereka, kau pergilah lagi pergi ke Habsyah. Sebab kat sana ada seorang raja yang adil, nama dia Najasyi. Pergi sana ni. Raja tu dia Kristian kan, tapi dia boleh jaga lagi. Dia makna adil kepada rakyat dia. Dia tak menyeksa rakyat, dia akan beri perlindungan. Bila puak kafir Quraisy tahu nak ditahan tak sampai, dah lepas pergi dah. Sudah dengar kat sana dijaga, dibolo. Jadi puak kafir Quraisy masih tak puas hati. Dihantar 2 utusan daripada puak kafir Quraisy untuk berunding dengan Raja Najasyi supaya pulangkan balik. Pulangkan umat-umat yang umat Islam yang penduduk Makkah, pulangkan balik daripada Habsyah tu. Dia bila datang siap bawa harta hadiah-hadiah nak bagi ke Raja Najasyi ni. Raja Najasyi tanya, kenapa tolong pulangkan kepada kami? Sebab mereka ni orang Islam, kami perlu ambil dia orang tu. Kemudian Raja Najasyi kata, sesungguhnya aku tak dapat buat macam tu, melainkan aku nak dengar penjelasan pada mereka. Maka datanglah seorang wakil orang Islam nama dia Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib pun cakaplah macam ni lah. Kami sebenarnya memang betul menganut agama Islam, agama tauhid dia kata. Dan agama ini yang mana telah mengajar kami kebenaran. Kami tak mahu sembah berhala lagi. Yang mana kami di sana kami diseksa, kami dibunuh, kami dibuat macam-macam oleh puak kafir Quraisy. Kemudian Najasyi tanya, boleh tak kau bacakan? Bacalah ayat-ayat apa wahyu-wahyu dah turunkan tu. Bila dia baca, Raja Najasyi dengar, sebiji ayat kau ni, sebijon. Ayat saya lah, dia tak cakap macam tu. Sebiji macam apa yang dibaca oleh Nabi Isa, dia kata.
Lepas pada tu, maka aku tak boleh terima, mereka akan terus berada di bawah pelindunganku. Kau pailah balik, dihalau dia orang tu balik, dia bagilah harta. Macam tu lah antara. Nak tunggu sambungannya maulud sok. Dah sadar benar dengan cerita tu kan. Mengangur-ngangur dengan, tapi bukan tu cerita. Jadi itu dia, maknanya kita yang pertama, tidak ada ganti ya Nabi kita, tak ada ganti. Nabi kita ni memang hebat. Kalau kita sebut kan, sampaikan tokoh-tokoh luar pun sebut Nabi kita hebat. Mahatma Gandhi kata apa? Satu-satunya yang boleh selesaikan kekalutan dan kekacauan di dunia hari ini adalah Muhammad. Kata. Bayangkan, dia tu yang bukan Islam pun meletakkan Nabi kita. Dia kata Nabi Muhammad, dia kata dia nak sangat bertemu dengan Muhammad, manusia yang sangat hebat, dia kata. Dia cakap, tapi tak boleh jumpa lah. Nabi Muhammad itulah jawapan kepada kekalutan dan kekusutan manusia hari ini. Cuma rugi kita kalau kita tak nampak. Nabi ajar kita benda baik, Nabi tak ajar kita benda-benda tak elok. Nabi tak ajar. Kan sekarang ni dah nak sampai dah musim-musim kan, musim-musim dah nak sampai, orang nak bercakap dah ni, nak bergaduh kan. Tu sebabnya kita kena letak basic dalam diri kita ni balik. Masyarakat kita jaga elok-elok. Silaturahim nak kena jaga. Silaturahim nak kena jaga. Raya ni kan, ni raya kan. Berapa ramai orang kita yang betul-betul beraya minta maaf betul-betul dengan orang. Saya tengok tu. Dia fikir melapun kuih raya tu, tak lapun. Membalun ya. Belasah. Makan kuih raya sebalang-sebalang habis. Tapi berapa ramai yang betul-betul minta maaf. Yang ramai, okeylah, cukup kata nak pergi rumah lain. Banyak rumah nak pergi lain ni. Assalamualaikum, selamat raya, maaf batin. Macam tu ya sebut Tashenggu. Kalau kita tengok masyarakat Jawa lah, masyarakat Jawa kan, cara siapa Jawa ni ngaku je. Saya pernah tengok masyarakat Jawa ni, kalau dia minta maaf tu, dia salam betul-betul ngadap. Siap bisik dia cakap dengan tuan rumah tu, selamat raya maaf batin, minta maaf sesangatlah kalau saya buat salah dan silap. Saya tahu mungkin ada salah cakap ke, ada apa benda saya minta maaf sangat yo. Siap pandang. Yang tuan rumah, yalah, samalah saya pun. Macam tu. Barulah sadap hati kita, lapang keluar dari rumah. Macam tu kita fikir, okeylah, jalan tu banyak rumah itu fikir nak menterdarah satu rumah tahu tak? Memang itulah hebat pula orang perempuan pagi raya minta maaf melulung-lulung. Tu melulung-lulung sebab dijamaan dosa setahun tu pagi tu. Wahal orang minta maaf, orang perempuan minta maaf dengan suami tiap malam. Setiap malam minta maaf. Pak, minta maaf tau kalau buat salah hari ni. Pak macam tu Bola garam lelaki tu tengok. Iya, abang pun sama. Macam tu kan. Iyalah. Jadi lepas tu hari-hari barulah mood tu okey. Jadi pagi raya tak patut melulung no. Sebab dah hari-hari minta maaf. Pagi raya, bang selamat raya, maaf zahir batin ya bang kalau salah silap maafkan tau. Iya, happy pagi raya. Saya minta maaf bang, banyak betul dosa saya ke abang. Abang ingat abang sakit perut tu, saya tamu julap dalam air tu, nampak tak? Segala kerusakan sebut kan. Contohlah kan. Tak ada lah. Ini tiap-tiap malam ni tak bermaaf-maafan, silaturahim.